Punca kebakaran 7 rumah dan kedai runcit di Kota Kinabalu awal pagi tadi dikenal pasti. Perinciannya dari Sabah bersama dengan Konstantin Palawan. Terima kasih Syuaida dan salam sejahtera. Susulan kebakaran 7 buah rumah dan sebuah kedai runcit di Kampung Tebobon, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Hasil siasatan awal, bomba mendapati kejadian berkemungkinan berpunca daripada litar pintas. Ketua Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Zon Kota Kinabalu, Nur Syahidatul Hafizah Selak yang ditemui di lokasi kebakaran memaklumkan, siasatan awal dijalankan 6 anggota forensik. Bahagian forensik, kami tidak menolak kemungkinan bahawa ada berlaku litar pintas. Cuma pihak bomba masih dalam siasatan lah. Kami melakukan siasatan dalam kami punya prosedur memang ada lebih kurang dalam 14 hari lah kami akan mengambil alih kawasan ni. Nur Syahidatul menasihatkan orang ramai agar merujuk kepada pihak Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB sekiranya ingin melakukan pendawaian elektrik di rumah mereka selain memastikan pemeriksaan berkala bagi mengelak insiden tidak diingini. Sementara itu, mangsa kebakaran yang ditemui memberitahu gagal menyelamatkan harta benda kerana api merebak dengan cepat. Yang hanya boleh disempatkan sedikit dokumen, anak-anak dan cucu-cucu pakcik dan kereta lah yang di depan tu. Kalau soal perabot apa semua itu memang tidak dapat diselamatkan. Kami tidak ada masa sudah untuk berkemas apapun untuk mengeluarkan apa-apa dari rumah. Cuma nasib masing-masing ketika itu, masing-masing ada dokumen di dalam poket. Dan maksud saya IC lah. Jadi hanya kami dapat selamatkan TV saja. Pasal itu saja yang senang untuk dibawa. Kebakaran kira-kira 2.30 pagi ini menyebabkan 11 keluarga hilang tempat tinggal. Sementara itu, 11 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Tebobon tersebut akan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Manggatal. Perkara ini dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karambunai, Datuk Yaakob Han yang turut berada di lokasi kejadian. Ketika ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang mendapatkan data setiap ahli keluarga yang terlibat untuk tujuan agihan bantuan. Jabatan Kebajikan telah turun membuat kajian, penyiasatan kepada mangsa-mangsa yang terlibat, mengambil data dan akan memberikan bantuan awal yang sepatutnya. Selebihnya itu kita akan teliti dan melihat di mana kita boleh membantu untuk mereka membina rumah semula. Sementara itu, Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Sabah, Muhammad Fauzi Jumat memaklumkan akan mengaktifkan semula pelatun rela di kampung terbabit bagi memberi bantuan awal sekiranya berlaku insiden seumpama pada masa akan datang. Selepas ini akan diaktifkan lah setiap kampung lah untuk early response lah untuk kejadian-kejadian seperti ini. Jadi rela akan membantulah apa yang patut pada hari ini dan seterusnya lah apa yang patut. Sekurang-kurangnya 1 pelatun anggota rela akan ditempatkan di kawasan perkampungan yang akan memberi respon awal sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan ketua-ketua adat yang tidak berupaya memainkan peranan dan fungsi dengan baik akan digantikan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, sebagai mata dan telinga kerajaan, kedua-duanya perlu menjalankan amanah dengan baik sekaligus mengukuhkan perpaduan masyarakat di kawasan masing-masing. Dato' Dr. Jeffrey yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan berkata, Mahkamah Anak Negeri juga perlu efektif sebagai institusi penting mengurus dan menyelesaikan aduan dan pertikaian dalam masyarakat dengan memahami adat dan budaya masing-masing. Teks ucapan beliau dibaca Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Adun Bingkor, Dato' Robert Tawih, ketika merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan JPKK dan Ketua-Ketua Adat di Pisemperuan Square Tambunan. Sementara itu, JPKK yang dilantik menzahirkan keazaman untuk memikul tanggungjawab dengan baik. Saya akan cuba usahakan yang terbaik untuk di kampung saya dan
Di sini saya juga berharap kerajaan akan lebih aktifkan untuk menyalurkan pembangunan di luar bandar. Dan peranan saya sebagai pengurus JPKK Mansuk Tengah membuat perencanaan pembangunan masyarakat yang hendak dilaksanakan di dalam kampung ataupun plan pembangunan kampung, yang seterusnya menentukan proyek-proyek yang perlu diutamakan dan mana yang dikemudiankan. Fungsi utama JPKK ini adalah untuk merancang dan memastikan perancangan yang dibuat untuk kampung dapat dilaksanakan. Harapan saya kepada kerajaan yang ada sekarang, semoga segala permohonan sebelum ini dan permohonan selepas ini boleh dilaksanakan. Watika disampaikan kepada seorang ketua daerah, 7 ketua anak negeri, 11 wakil ketua anak negeri dan 89 JPKK. 3 jalan dikenal pasti perlu dinaik taraf di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan Beaufort bagi memudahkan pergerakan penduduk ketika berlaku banjir. Adun Lumadan Ruslan Muharam memberitahu naik taraf jalan-jalan berkenaan dianggarkan memerlukan kos sebanyak 2.5 juta ringgit. Naik taraf tersebut melibatkan kerja meninggikan jalan di Kampung Berumbai, Bangkalalak sejauh 1.5 km, Jalan Luong, Kampung Kukup 800 meter dan Jalan Suasa 500 meter. Ketiga-tiga kawasan ini mempunyai lebih 1,000 penduduk kampung. Kita cuba akan minta dengan Ketua Menteri mengutamakan jalan asas ini sebagaimana timah belanjawan kita pada tahun 2021 ini mensejahterakan rakyat, dan itu yang kita harap dan juga pihak rakyat itu sendiri. Ruslan memberitahu RTM yang turut serta dalam lawatan kerja beliau sempena 100 hari dilantik sebagai Wakil Rakyat Lumadan di Beaufort. Beberapa kawasan di daerah ini telah dinaiki air berikutan hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Dalam perkembangan lain, Ruslan memaklumkan isu air yang berpanjangan juga menjadi keutamaan beliau dan berharap dapat ditangani segera, termasuk keupayaan membekalkan air takungan yang mampu bertahan selama 2 minggu berbanding 3 hingga 4 hari ketika ini. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Sentiasa pantau status kesihatan bersama kita kekang pandemik COVID-19. Kembali bersama Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Syuhaida. Baik, terima kasih.